Okey dah. Jadi, kalau tanya apa beza, tak ada beza. Dari segi formatnya sama macam surat rasmi, tidak ada format yang berbeza. Yang berbeza adalah amalan organisasi. Benda penting tetap ada dalam sebuah memo dan bagi ke semua organisasi. Cuma mungkin dari segi touch up dia make up memo dia macam mana, itu je beza dari setiap organisasi. Jadi saya guna istilah segak memo ni supaya anda tahu, nak tulis memo ni biar segak, biar bukan cincai apa istilah saya kecil cincai bincai ke apa. Okey, bukan cincai, bukan contengan. Memo ialah penulisan yang juga merupakan dokumentasi rasmi. Saya dah ulang surat rasmi ni boleh bawa naik mahkamah. Samalah memo ni, kalau nak buat masuk mahkamah boleh sebab dia pendokumentasian rasmi. Cuma bila orang tak faham maksud memo, orang anggap memo ni adalah satu satu nota kecil yang tidak mempunyai makna. Sebenarnya memo mempunyai makna ya dari segi memo rasmi. Sebab ia boleh jadi sebuah arahan daripada orang atas kepada kaki tangan bawahan. Jadi bila arahan, benda tu bukan main-main. Kan? Jadi memo ni benda bukan main-main. Tapi bila orang tak faham apa maksud memo, dia anggap memo ni contengan lah. Satu cincai-cincai lah memo ni. Sedangkan bagi dunia profesional, memo ni adalah satu dokumentasi yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang mana kita tak hantar surat layang dalam organisasi. Kita tak hantar surat cinta, kita hantar memo untuk jabatan lain, daripada satu jabatan ke jabatan lain, satu unit ke unit lain. Ia dipanggil memo. Tapi ramai yang tak faham, menyebabkan salah faham terhadap penghasilan memo. Okey, kita teruskan. Okey, untuk kandungan kuliah hari ini, kita akan fokus kepada 4 perkara. InsyaAllah kita habiskan. Definisi memo, tujuan memo, ciri-ciri memo dan jenis-jenis memo. Okey, kalau tengok sini saya bagi definisi memo. Sebelum tu saya nak beritahu bahawa rujukan saya ialah kepada sebuah buku panduan yang dikeluarkan oleh Institut Aminuddin Baki untuk pemimpin-pemimpin organisasi. Tajuk buku panduan tersebut ialah penulisan surat rasmi dan memo. Jadi yang saya tulis ni memang berdasarkan buku tu lah. Sebab saya cari banyak berkaitan dengan penulisan surat rasmi dan memo secara jelas, tetapi banyak buku tidak menunjukkannya secara jelas. Tapi dalam buku yang ini, buku panduan ni memang jelas penulisan surat rasminya dan juga penulisan memo. Jadi yang minggu lepas saya kongsi dengan awak tentang surat rasmi pun berdasarkan buku panduan yang sama. Nanti saya akan kongsi dalam classroom. Okey, yang pertama apakah definisi memo ya? Definisi memo ni ialah alat komunikasi bertulis dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi. Kita kena tahu dalam sebuah organisasi, perhubungan dalam sebuah organisasi itu lebih kepada perhubungan rasmi. Even kalau suami isteri pun satu organisasi, kalau isteri dia lady boss, suami dia kerja pejabat, suami dia kena hormat dengan lady boss. Nak buat macam mana kan? Dalam sebuah organisasi yang dikatakan kita berbicara dengan dia kerana kerusi dia. Dia duduk di kerusi mana? Kalau dia duduk di kerusi bos, kita kena panggil dia bos. Kalau dia duduk di kerusi kerani, kita panggil dia kerani. Jadi komunikasi ia secara rasmi. Sebab tu kita kena bagi sebarang orang kata komunikasi dengan rakan seorganisasi kita ialah secara rasmi. Hmm. Tak adalah sampai pergi, nak pergi ajak minum air pun bagi memo rasmi kan. Memo rasmi kepada, Puan Tuan Siti, "Jom kita pergi minum air." Oh, takkanlah itu bagi teks WhatsApp pun tak apa, tapi istilah saya ni untuk perkara yang rasmi. Okey. Yang kedua definisi rasmi ialah satu bentuk penulisan yang ringkas, padat tapi jelas. Ingat ya 3 sifatnya ni, ringkas, padat, jelas. Yang ni sebenarnya bukan sifat memo, ini adalah sifat penulisan bukan kreatif. Saya dah ulang banyak kali ya, untuk penulisan bukan kreatif. Ia perlu ringkas, padat, jelas. Ikutlah laporan ke, berita ke, surat rasmi ke, apa lagi, teks ucapan ke, semua tu kena ringkas, padat dan jelas. Okey, dan juga memo ini ia bersifat rasmi dan bersifat peribadi. Dia sama dengan surat rasmi, bersifat peribadi. Maksudnya peribadi itu bagi pihak yang menulis.
Jika dia tulis untuk pihak jabatan dia, ia peribadi untuk jabatan dia. Kalau ia pihak diri dia sendiri sebagai pekerja, ia peribadi untuk diri dia sendiri. Istilah peribadi ni bukan individually, tapi peribadi ni lebih kepada confidential. Rasmilah, rasmi dan sulit. Jadi orang yang tidak berkenaan tidak boleh membacanya tanpa izin. Jadi memo ni, bila memo ni dipas ataupun dihantar kepada satu pihak lain, even postman yang tolong hantar tu pun tak boleh baca sepatutnya sebab ia bersifat peribadi dan sulit. Cumanya dia menggunakan memo untuk menggantikan apa tu orang kata diri dia sebagai wakil. Mungkin dia tak boleh nak pergi berdepan ataupun benda tu terlampau besar dan perlukan kepada dokumentasi. Jadi dia perlu juga keluarkan dalam bentuk penulisan. Lebih elok dokumentasi pakai Elio ni orang kata cakap hari ni 5 minit lagi lupa kan. So untuk arahan instead of kita cakap pakai Elio bagi arahan bagi pakai Elio ke orang kan, duk badi tak adalah awak tak cakap pun macam tu, awak tak cakap pun siapa yang kena duk main pah cerah. Baik kita tulis, bila tulis confirm benda tu ada depan mata, nak balah pun tak meneh dah moga benda tu bertulis. Jadi di sebuah organisasi macam saya selalu beritahu pelajar saya, rajinkan diri membuat dokumentasi. Dokumentasi tak menyusahkan, memang mula-mula menyusahkan, tapi dokumentasilah yang banyak membantu kita bila kita perlukan. Ia sebagai bukti. Saya banyak kali dah diselamatkan oleh dokumentasi sebenarnya. Ini kisah benar lah. Dan sebab tu saya pegang kepada prinsip saya, apa-apa hal you you dokumentkan apa yang you do. Itu sifat saya. Sebab memang dah banyak kali bila saya dokumentasikan sesuatu, ada orang yang mari balah ke apa tu mempersoalkan sesuatu ke, kita buat tubik. Ni buktinya. Nak cakap apa lagi, kan? Sebab itulah kita diajar untuk mendokumentasi. Even dalam Islam sendiri pun kita tengok bagaimana Al-Quran dihasilkan. Kalau ikutkan tak payah buat Al-Quran lah. Kan? Tapi Allah mengajar dalam Al-Quran itulah ada bukti-bukti sejarah kita. Kan? Bukti-bukti kekuasaan Allah dalam tu. Sebab apa? Sebab untuk kita rujuk. Untuk rujuk generasi yang akan datang. Tapi kita tak belajar. Kita baca Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran, tapi kita tak nampak hikmah Al-Quran itu menyuruh kita untuk menulis. Tulislah instead of sekadar membaca. Membaca perlulah sebab kalau kita buta, kalau kita tak berilmu, membaca itu juga merujuk kepada berilmu. Tamadun yang berilmu ialah tamadun yang membangun. So, instead of sekadar membaca, tulislah juga. Dan dokumentasikan. Bila kita dokumentasi, tengok bagaimana kita tahu tentang sejarah Nabi-Nabi melalui Al-Quran. Di situ kita belajar bahawa kita digalakkan untuk menulis. So, kenapa nak malas menulis? Itulah ceritanya ya. Jadi, memo ni pun sama. Tulislah, tulis. Lepas tu buat file. Dalam bilik saya ni ada file. Okay. Kalau nak angkat laptop saya ni, tak nampak ada belakang ni ada file. Okey, yang tu gambar belakang saya tu bukan gambar betul, itu hanyalah sekadar apa tu screen apa tu background je tu. Okey. Walau bagaimanapun ia ringkas, cuma kita kena tahu bahawa setiap penulisan bukan kreatif atau penulisan rasmi perlu ada ciri-ciri umumnya yang dipatuhi. Yang ni tak boleh lari dah. Kena tulis, kena follow ciri-ciri umum dia. Okey. Dan yang terakhir ialah ia merupakan perintah atau arahan daripada pihak atasan yang ditujukan kepada kaki tangan bawahan. Some of them lah, some of them. Ada juga yang kita daripada orang bawahan sebagai makluman, sebagai permohonan. Jadi dalam erti kata lainnya, bila anda menulis sesuatu yang macam surat rasmi tetapi dihantar kepada dalam kalangan anda di dalam organisasi, ia digelar sebagai memo. Faham jadi surat rasmi ini lebih kepada penghantaran di luar organisasi. Di dalam organisasi kita panggil penghantaran dokumen rasmi itu sebagai memo. Baik, itu definisi memo. Jadi kalau soalan struktur cakap, berikan definisi memo. Ada 5 markah definisi memo. Okey, pertama bagilah nombor 1 ia merupakan alat komunikasi bertulis, 1 markah. Nombor 2 ada 2 markah situ, 1 bentuk penulisan ringkas dan bersifat rasmi, 2 markah. Nombor 3
markah yang ketiga, markah yang keempat, lepas tu ada markah yang kelima. Khalas. Hanya dengan memberi definisi memo awak dapat 5 markah. Kalau soalan keluarlah. Awak tak perlu nak goreng banyak-banyak. Awak cuba ingat je apa yang awak belajar dalam kelas. Lepas tu just tulis. Boleh nak goreng tapi pastikan awak goreng tu ada ala-ala awak dalam nota. Sebab itulah kita belajar, kita bagi nota supaya pelajar boleh baca balik. Seterusnya, tujuan memo. Kenapa nak tulis memo? Pertama, tujuan yang pertama, memo ditulis untuk menyampaikan maklumat dalaman organisasi. Okey, dia guna istilah dalaman. Dalaman ini dalam lah. Penyampaian maklumat. Contohnya nak menyampaikan maklumat bahawa cuti hari raya jatuh pada hari apa. Ataupun organisasi tu bercuti daripada berapa hari bulan kepada berapa hari bulan untuk menyambut perayaan Aidilfitri. Jadi maklumat sahaja. Maklumat dalaman kita hantar memo untuk orang-orang di dalam organisasi. Ikutlah maklumat apa sekalipun, maklumat untuk kenaikan pangkat, maklumat untuk untuk kursus atau bengkel, maklumat apa tu? Apa lagi? Kenaikan gaji semua staf ataupun bonus semua staf. Sampaikan maklumat sebab di dalam sebuah organisasi ia perlu telus. Bila kita bekerja dalam sebuah organisasi, kita perlukan kepada ketelusan, kita perlu maklumat. Orang bawahan kita adalah mereka yang bekerja atas dasar maklumat. Jadi bila tidak ada maklumat, itu yang jadi orang kata orang bawah jadi buta. Tak nampak apa yang perlu dibuat. So tu yang saya cakap tadi, tulis jangan tak tulis. Kalau anda esok-esok hari jadi bos kan, siapa-siapa jadi bos ni, awak jadi bos esok-esok hari, untuk menyampaikan maklumat jangan pakai Elio, pakai dokumentasi. Guna memo, hantar kepada siapa? Okey, kepada orang dalam unit yang sama atau dalam unit yang berbeza atau dalam jabatan yang berbeza. Hantar dalam bentuk memo supaya dia ada rujukan dia letak dalam fail. Jangan pakai Elio. Pakai Elio esok-esok hari dia tanya, "Boh hari tu boh kecek bonus mana? Bonus tak masuk-masuk." Saya kecek ya kan, saya tak tulis pun. Oh pun sudah, tak ada hal. Okey, tak boleh nak baloh lah. Moga benda tu kecek Elio. Kering Elio tak ada lah. Jadi tu yang penting penulisan secara rasmi ni. Tujuan memo. Yang kedua, kita nak buat pengumuman sesuatu perubahan dasar organisasi tersebut. Okay, mungkin anda tak faham apa maksud dasar. Dalam sesebuah organisasi, mereka adanya dasar organisasi. Apa dasar organisasi dia? Contohnya macam sebuah organisasi syarikat lah. Syarikat yang mengeluarkan komputer contohnya. Syarikat mengeluarkan komputer. Dasar dia ialah semua pekerja mendapat cuti setiap hari Isnin dan Selasa. Contoh biar lain sikit. Contoh syarikat lain dia cuti Jumaat Sabtu kan. Tapi syarikat ni dia cuti Isnin Selasa. Entah apa-apa saya pun tak tahu. Contoh syarikat kan. Jadi dia nak ubah dasar cuti dia tu. So dia kata baiklah kepada semua pengumuman pada semua staf di syarikat komputer ini kita ada perubahan dasar, contoh ayat rasmi lah dia guna tapi saya cakap secara tak rasmi. Perubahan dasarnya ialah hari bercuti ditukar kepada hari Khamis dan Jumaat contoh. Jadi untuk pengumuman perubahan dasar ia juga menggunakan memo. Dasar ialah sesuatu yang perlu difahami oleh semua staf. Kalau staf tak faham dasar, macam mana dia nak bekerja untuk mencapai KPI? KPI ni ialah macam sasaran matlamat untuk sesuatu organisasi itu capai dalam tempoh setahun contohnya. Jadi kalau tak faham dasar macam mana nak capai? So kita kena beritahu secara meluas kepada organisasi. Nak beritahu macam mana? Tulislah memo. Okey. Yang ketiga, menjelaskan prosedur baharu tentang sesuatu perkara. Ada SOP baru dekat organisasi. Tak payah fikir panjang lah. SOP COVID. SOP COVID ini perlu diberitahu kepada semua staf.
Jadi ada mungkin staf tak tahu. So, cara terbaik untuk memberitahu semua staf tentang SOP baru ialah memberikan memo. Tulis memo comel-comel. Memo ni kalau boleh dilampirkan dengan infografik, lampirkan dengan infografik supaya bila staf tengok, staf faham. Okey, itu prosedur baharu. Yang keempat, untuk permohonan sesuatu perkara dalam bahagian di organisasi. Nak mohon sesuatu, contohnya lah Aisyah nak mohon cuti sebab nak kahwin. Contoh dah bekerja nanti, bukan sekarang, dah bekerja esok-esok hari. Jadi Aisyah pun tulislah memo kepada bos dekat organisasi, dekat bahagian Aisyah kerja tu. Contohnya Aisyah kerja dekat bahagian accounting. Jadi Aisyah pun tulislah surat kepada bos di bahagian accounting tu, cakap saya nak bercuti kerana memohon cuti kerana nak berkahwin. Lepas tu permohonan itu kalau diluluskan, dia akan hantar surat, dia minitkan, dia akan minitkan kelulusan kepada anda. Mungkin dia tak balas surat, tapi dia minitkan atas surat anda. Istilah minit, minit tu ialah istilah dalam organisasi lah. Diminitkan lulus. Okey. Minit ni pun kalau esok-esok hari lah Aisyah ataupun Rawadah jadi bos, minit ni pun penting ni. Bila anda mohon sesuatu, apa yang anda akan apa yang anda harapkan dalam permohonan? Kita harapkan jawapan kan? Bila anda mengharapkan jawapan, anda tulis surat permohonan, mesti anda nak jawapan daripada surat permohonan anda. So, kita sebagai bos, kita kena minitkan jawapan kita. Hantar balik sebagai surat jawapan untuk permohonan dia. Ni dok, kita terima permohonan. Okey, saya lulus tapi luluskah dia ya? Dia seorang yang tahu. Orang yang mohon tak tahu lulus. Dah. Jadi untuk permohonan, kita sebagai bos, kita kena minit lulus, photostat hok dah diluluskan tu, hantar balik kepada yang memohon. Jadi dia clear lah. Saya clear. Permohonan saya diluluskan. Dia ada di antara memo ni, dia dia kalau permohonan ni selalunya kita tahu permohonan ini perlu kepada dua hala. Bila kita mohon sesuatu, kita mengharapkan permohonan itu sama ada jawapannya lulus atau tidak lulus. Bila lulus cakaplah lulus, tak lulus cakaplah tak lulus kan. Itu adalah satu bentuk dua hala, orang kata communication. Tapi ada di antara memo yang diberi bukan untuk dua hala, contohnya memo arahan. Arahan diberi, dia tak perlu jawapan daripada staf. Contohnya arahan mengatakan bahawa semua orang diminta untuk datang bekerja memakai mask. Contohnya lah. Jadi staf tak perlu jawab. Okey, saya lulus untuk datang kerja pakai mask, tak perlu cakap pun. Jadi arahan bukan dua hala, arahan lebih kepada komunikasi satu hala. So kita kena fahamlah dari segi komunikasi satu hala ataupun dua hala. Itu cerita lain pula lah. Nanti kita cerita tempat lain. Okey, untuk memo ni yang seterusnya ialah permohonan. Yang kelima, tak nampak ni. Memberi nasihat tentang membuat sesuatu keputusan. Okey, memo ni juga nasihat tentang sesuatu keputusan ini adalah contohnya lah keputusan dalam meeting. Lepas tu bila keluar minit mesyuarat, ada di antara kita yang baru khabar, dalam mesyuarat serah macam betul. Bila keluar minit mesyuarat macam tak betul lah pula keputusan yang dibuat. Jadi dia tulis memo ni memohon atau memaklumkan bahawa keputusan minit mesyuarat yang keberapa-keberapa minta dipertimbangkan semula atas rasional-rasional. Tapi kalau nak beri nasihat untuk keputusan untuk membuat sesuatu keputusan ni perlu ada rasionalnya. Apa rasional kita untuk pertimbangan dibuat semula atas sesuatu keputusan. Ini memang susahlah, kadang-kadang dilayan, kadang-kadang tak layan. Sebab apa-apa hal keputusan dalam meeting, tak setuju cakaplah meeting. Kenapa dalam meeting senyap? Dalam meeting tidur ataupun dalam meeting main phone, main sugar crush. Sugar crush candy, tu saya lah tu, sugar crush candy. Okey. Tapi bila keluar meeting barulah nak bising-bising, tak setujulah dan sebagainya, minta buat pertimbangan semula. Itu kira tidak berkesan lah mesyuarat yang begitu. Jadi memo ni walau bagaimanapun boleh boleh untuk awak hantar memo untuk tujuan sedemikian. Boleh. Kena ada rasional. Yang penting rasional. Nak bagi hujah biar rasional. Kena buat homework lah sebelum berhujah. Dan yang keenam ialah laporan ringkas tentang status atau apa yang sedang berlaku kepada kita ketika itu. Contohnya bos awak dia cakap, okey Rawadah hari tu dengar khabar ada pergi bengkel kan. Bengkel tu syarikat ni yang tanggung tu. Okey,
Tolong buat laporan untuk bengkel hari tu. Oh, dia minta buat laporan. Jadi untuk laporan ringkas tu awak tulis dalam bentuk memo lah, memo yang ringkas dan awak laporkan apa yang awak buat di bengkel tu. Contohnya berapa bulan bengkel, dia buat kat mana, apa tujuan bengkel, apa belajar dalam bengkel, apa harapan selepas bengkel ya. Very 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 short, compact and orang kata and very clear. Ringkas, padat dan juga jelas. Okay, jadi ada 6 tujuan. Kalau tanya soalan esei ni, 6 tujuan ni, oh sedap ni. Jadi kalau soalan esei keluar, Rawada dengan Aisyah jangan sekadar tulis nombor 1 apa, 2 apa sampai nombor 6, jangan. Soalan esei memerlukan kepada huraian. Contohnya nombor 1, penyampaian maklumat dalam organisasi. Bagi sikit huraian, bagi sikit contoh. Dia 3 tu. Kalau esei dia mesti ada 3. Satu isi kena ada isi, kena ada huraian, kena ada contoh. Kalau awak jawab soalan esei sekadar bagi isi sahaja, tidak ada huraian, tidak ada contoh, setengah-setengah pensyarah dia layan jawapan macam tu. Tapi bagi saya untuk orang kemahiran menulis, untuk soalan esei dia patut panjang lah. Dia bukan menyenaraikan. Dia bukan menyenaraikan tujuan memo. Tanya soalan betul-betul. Kalau dia kata jelaskan tujuan memo, awak kena jelaskan. Maksud soalan ni pun berbeza-beza. Awak kena faham maksud soalan. Kalau soalan kata senaraikan, then you can senaraikan. List out. List out maksudnya nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Itu senaraikan. Kalau dia kata huraikan, you have to hurai. Huraikan. Maksudnya kena ada penghuraian yang sangat jelas dan padat. Kalau dia perlu kata jelaskan, jelaskan dia kena ada huraian, kena ada contoh. Itu maksud jelaskan. Tapi huraian tu kalau nak bagi contoh, itu bonus. Kalau tak nak contoh pun tak apa. Sebab dia minta huraikan sahaja. Tapi bila dia minta jelaskan, maksudnya bukan sekadar huraian. Saya tak nak huraian sahaja. Saya nak contoh yang jelas. Itu maksud jelaskan. So, bila pelajar baca soalan, dia ingat semua sama. Jelaskan, senaraikan, huraikan, semua sama dengan senaraikan. So, dia main 1, 2, 3, 4, 5, 6 je lah. Nak bagi markah? Tak boleh. Bagi markah pun bagi markah sampai dalam bentuk poin je lah. Tu beza esei. Jadi nak tak nak, bila jawab soalan esei, tengok betul-betul soalan. Apa soalan nak? Soalan ni dia bukan buat saja-saja. Pensyarah memikir 18 kali nak buat soalan, nak guna istilah mana yang sesuai untuk bagi markah. Tak ada pensyarah yang buat soalan ikut suka je tulis dia apa dia nak tulis. Tak, dia fikir dulu apakah istilah yang paling baik digunakan supaya pelajar boleh menjawab berdasarkan markah yang diberikan. Okey. Kalau dia guna perkataan ceritakan, lagi teruk. Ceritakan ni lagi mendalam sebab ceritakan ni awak kena gali dalam-dalam lagi, ada pengenalannya, ada isinya, ada kisahnya, ada insidennya, ada klimaksnya. Itu maksud ceritakan. Tapi untuk penulisan bukan kreatif tak ada istilah ceritakan. Tak ada. Okey, untuk ciri-ciri memo. Pertama, ciri memo ialah ringkas. Okey, walaupun ringkas, format kena patuh dan tulis dengan lengkap. Kita bukan ringkas tulis memo ni macam tulis WhatsApp. Saya tulis WhatsApp ringkas sangat. Budak-budak WeChat kan? Budak-budak WeChat ni selamat hari raya jadi apa? Mat Ria. Mat Ria. Saya pun baca kadang, apa dia Mat Ria ni? Selamat hari raya. Punyalah ringkas. Malah nak menulis ke? Saya punya pening baca budak-budak WeChat punya perkataan. Mat Ria, Mat Ria. Okey, maaf zahir batin tak ada pula dia ringkaskan kepada Af18. Ada kau? Saya tak tahu, saya bukan budak WeChat. Tapi adalah terbacanya Mak Ria, Mak Ria. Apalah Mak Ria. Jadi bukan seringkas itu menulis memo. Istilah ringkas ialah dia menggunakan ejaan yang penuh. Tetapi isinya ringkas. Tidak meleret-leret. Bukan maksud ringkas awak tulis guna singkatan. Bukan Ringkas bukan singkatan. Ringkas maksudnya tidak meleret-leret. Direct to the point. Okay. Nombor 2, ia pentingkan isi. Sebab sifat dia yang ringkas, ia menitik beratkan isi atau tujuan memo kenapa ia ditulis. Isi je lah. Kalau memo tu untuk arahan,
fokus kepada arahan je. Kalau memo tu berbentuk makluman, fokus kepada makluman yang anda nak buat. Tak perlu tambah benda lain lah. Okey. Yang ketiga, ciri-cirinya ia mempunyai tujuan. Tujuan dia apa? Makluman, permintaan. Permintaan ni contoh permohonan lah. Cadangan atau arahan. Okey, cadangan ni contohnya macam mana? Contohnya macam anda staff kan. Anda nak cadangkan satu bengkel diadakan di syarikat anda. Jadi anda memberi memo lah cadangan berserta dengan lampiran kertas cadangan. Gitu. Dia ada lampiran juga. Memo ni kalau perlu lampiran awak lampir. Kalau tak perlu lampiran tak payah lampir. Yang keempat, ia ada dua bentuk. Bentuk pertama ialah bentuk borang. Kita akan tengok ni esok, bukan esok, hari Khamis kita tengok format borang dia. Dan juga bentuk terbuka. Walau bagaimanapun dua bentuk ini dia ada benda penting yang anda kena isi. Itu kita akan tengok nanti kelas seterusnya. Yang kelima, penggunaan memo hanya dalam organisasi yang sama. Dalam organisasi yang sama sahaja memo ni. Jangan pula pergi guna memo ni untuk awak hantar ke orang luar. Tak. Lain. Bila hantar ke orang luar, dia jadi surat rasmi. Bila awak guna dalam organisasi, guna dalam organisasi. Okey, mungkin ada persamaan memo dengan surat rasmi organisasi tu. Ada setengah organisasi dia tak fikir panjang lah. Memo pun serupa je dengan surat rasmi dia. Tak ada masalah. Saya dah kata, ia bergantung kepada amalan organisasi. Tak kata siapa yang betul, siapa yang salah. Yang menjadi salahnya bila huruf besar, huruf kecil dia tak pandang, kan? Ayat dia tak rasmi, itu jadi salah. Tetapi dari segi format, sejauh mana sesebuah organisasi guna format tu, guna je lah format tu. Di mana awak duduk, di situlah awak guna formatnya. Okey, jadi memo ni dalam organisasi yang sama atau di bawah bumbung yang sama, ia sama ada daripada pihak atasan kepada kaki tangan bawah atau dalam kalangan pegawai yang setara kedudukannya. Okey, setara kedudukannya ya. Saya tak pasti bila dia menggunakan ayat ni, adakah maksudnya kaki tangan bawahan kepada pihak atasan juga menggunakan memo atau surat rasmi? Saya lebih suka membuat andaian bahawa daripada orang bawahan kepada pihak atasan dia perlu menggunakan surat rasmi. Itu andaian saya lah. Dalam bentuk format memo yang sama lah kalau dia menggunakan format yang sama. Tapi untuk pihak atasan kepada pihak bawahan dia hanya menggunakan memo. Boleh sebab dia arahan. Tapi dalam kalangan pegawai setara kedudukan, contohnya ketua jabatannya ini kepada ketua jabatan sana boleh guna memo. Okay. Keseragaman. Yang ini yang saya kata tadi. Tidak ada format khusus untuk surat rasmi. Seperti surat rasmi. Tak ada format khusus. Tetapi diputuskan untuk keseragaman di organisasi. Even penggunaan warna kertas juga. Kalaulah dia ada 5 jabatan kan. Okey, jabatan A guna warna biru kertas dia. Yang ini guna warna hijau, ni guna warna kuning dan sebagainya. Ada organisasi yang berbeza-beza warna kertas memo dia. Ada yang berbeza-beza. Tapi lazimnya semua organisasi, bukan semua, majoriti organisasi lazimnya suka kepada warna putih sahaja. Sebab bila print atas colored paper ni kadang-kadang tulisan tu tak nampak. So mereka selesa menggunakan warna putih. Okey, itu ciri-ciri memo. Ingatlah ada 6 ciri-ciri memo. Okey, jenis-jenis memo saya rasa ni yang terakhir, jenis-jenis memo. Yang pertama adalah rasmi. Ni ada yang kedua ialah tidak rasmi. Untuk memo yang rasmi, memo rasmi digunakan dalam pelbagai urusan secara rasmi. Yang ni saya dah bincang tadi. Jadi bila dia bersifat rasmi tu, ingat balik saya pesan ayatnya kena rasmi. Okey, siapa yang kita address tu, siapa yang kita berikan salutasi, tuan ke, puan ke, doktor ke, prof ke, gunakan sebagai urusan rasmi. Bagi saya sebuah organisasi yang tahu penghormatan secara rasmi kepada kaki tangan dia adalah organisasi yang boleh bergerak maju dengan cepat. Sebab dia tahu, okey saya staff yang duduk kat sini, ini bos saya. Saya kena hormat dia dalam pelbagai keputusan yang dia buat. Sebab dia bos saya.
Okey, tu kalau dia fahamlah. Tapi, bos pun kena jadi bos lah. Dia kena buat secara rasmi jugalah. Show yourself as a leader, not a boss. Ada satu waktu saya pergi, bengkel leadership untuk kelab saya, kelab sains, sastra dan budaya ni, um, saya memberikan perbezaan antara leader dan juga bos, pemimpin dan juga, ketua. You have to become a leader, not a boss. Saya beritahu pada pelajar-pelajar kelab saya. Jadi kalau mereka yang berada dalam soft kepimpinan, jadilah seorang leader. Leader ni kalau katakanlah awak ramai-ramai kena tolak, katakanlah kena tolak kereta kan, kena tolak kereta. Seorang ketua, dia tak akan tolak kereta tapi dia akan cakap, "Tolak, tolak, tolak," kan. Dia duduk tepi je, duduk tepi goyang kaki, "Tolak, tolak." Yang tolaknya siapa? Orang bawahan. Itu bos. Tolak, 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 tapi dia duduk tepi. Tetapi seorang pemimpin, dia sebut tolak, tolak tapi dia sama-sama tolak kereta. Itu beza bos dengan pemimpin. So kalaulah Aisyah dengan Rawadah suatu hari masuk organisasi ke, masuk kelab ke, awak jadi pemimpin, work with them. Don't make them work for you. Sebab apa? Bila kita bekerja bersama-sama sebagai satu, orang kata, sebagai satu organisasi yang sama-sama turun pandang dengan orang bawah pun jadi suka. Orang kata that can boost, benda tu boleh memberi galakan untuk bekerja dengan lebih efektif. Okey. Contohnya memo lantikan AJK sesuatu program, memo panggilan mesyuarat, memo panggilan sertai kursus, ini kita dah bincang. Dan kategori dia banyak, ada memo dalaman. Dalam ni maksudnya dalam unit je lah. Dalam unit sahaja. Lepas tu memo antara unit, memo antara jabatan, memo antara bahagian, memo antara sekolah. Antara sekolah ni pun dia guna memo sebab mereka di bawah kementerian yang sama. So mereka bawah kementerian sama ataupun bawah jabatan pendidikan yang sama. So daripada sekolah Molong 2 nak tulis kepada sekolah Molong 1, dia hantar memo je lah. Contoh. Boleh. Tapi kalau nak hantar surat rasmi tu sebenarnya benda tu optional. Memo pun boleh, surat rasmi pun boleh. Okey. Tidak rasmi memo ini ialah ia berbentuk peribadi, nota atau surat pernyataan tidak rasmi. Ini tidak rasmi. Katakanlah Aisyah dengan Rawadah dua-dua kerja bawah satu syarikat yang sama, syarikat komputer tadilah contohnya. Aisyah duduk kat bahagian finance. Okey, Rawadah duduk dekat bahagian human resource. Okey. Jadi satu hari tu Aisyah kan nak kahwin. So Rawadah menghantar memo kepada Aisyah, mengucapkan tahniah kepada Aisyah dalam bentuk memo tidak rasmi. Itu jenis, ini bukan format lagi. Format kita akan masuk minggu kelas yang terakhir nanti. Jadi secara ringkasnya saya boleh kata bahawa benda ni memang Aisyah dengan Rawadah memang tak nampak lagi benda ni. Awak tak boleh bayang apa benda memo ni sebab awak tak berada di dalam organisasi. So hari bila you masuk satu organisasi, you will know about the memo. Waktu tu awak akan ingatlah kelas kita ni. Ah, um, Ingat yang tadi tu ciri-cirinya apa? Ringkas, padat, jelas. Jadi ayat-ayat dia walaupun ringkas, padat dan jelas perlulah rasmi. Rasmi ni saya dah bincang dalam surat rasmi. Instead of using perkataan mak ayah, kita guna istilah ibu bapa. Okey, daripada menggunakan encik, kita menggunakan tuan. Itu adalah rasminya istilah yang kita gunakan. Kalau guna tak rasmi boleh ke? Tak rasmi gunalah untuk surat tidak rasmi. Dia bukan salah, cumanya tidak kena dengan tujuan penulisan rasmi tadi tu. Bahasa ni dia senang. Kadang-kadang nak kata salah pun tidak juga. Cuma kita kena gunakan sesuatu itu betul pada tempatnya. Sebab tu dibezakan jurnal penulisan rasmi dengan penulisan tidak rasmi. Saya tak sentuh surat tidak rasmi. Kenapa? Sebab surat tidak rasmi bukan penulisan, bukan kreatif. Surat tidak rasmi ni dia ada format dia. Dia adalah penulisan berformat untuk surat tidak rasmi ni. Dia masih lagi berformat. Tetapi ianya tidak rasmi disebabkan ayat-ayat dia tidak rasmi. Ayat dia bukan ayat yang tuan puan tak. Bukan ibu bapa tak. Dia surat yang
biasa saja, yang siapa-siapa saja boleh guna ayat kampung ke, ayat tersirat ke, kan, boleh boleh. Ayat melirik-lirik ke boleh, itu maksud penulisan tidak rasmi. Penulisan tidak rasmi bukan penulisan kreatif, jangan pula meletakkan penulisan kreatif sebagai penulisan tidak rasmi, tak juga. Penulisan kreatif ialah penulisan yang menghasilkan karya-karya yang berbentuk kreatif, mempunyai nilai estetika. Contohnya, cerpen, kita dah belajar cerpen, sajak, puisi, syair, gurindam, pantun, seloka. Itu penulisan kreatif. Dia bukan penulisan tidak rasmi. Itu kreatif. Kita ada yang seterusnya, penulisan bukan kreatif. Bukan kreatif ni dia ada dua, rasmi dan tidak rasmi. Yang rasmi ialah yang kita belajar ni. Semua yang kita belajar ni rasmi lah. Sebab menggunakan ayat rasmi. Okey. Yang tidak rasmi pun ada. Contohnya surat tidak rasmi. Laporan tidak rasmi. Teks pengacara untuk majlis tidak rasmi. Ada. Ada. Okey. Jadi macam awak tengok cerita-cerita yang ada majlis anugerah ERA ke, anugerah meletup ke apa kan. Majlis anugerah nasyid yang baru-baru ni, nasyid apa entah tu. Jadi even majlis yang nampak santai macam tu pun sebenarnya ada penulisan teks ucapan pengacara majlis. Tapi dia menggunakan ayat yang tidak rasmi. Berbanding dengan ayat untuk majlis rasmi ni memang tersusun molek ayat dia. Dia tak boleh guna ayat buat kelakar ke, buat joke ke untuk majlis rasmi, tak. Tak boleh. Tapi untuk majlis santai boleh ya, nak buat lawak ke, nak buat jenaka ke boleh. Untuk memeriahkan majlis yang berbentuk santai tersebut. Okey, jadi jangan confuse dengan istilah-istilah. Bahasa Melayu ni mudah je. Kita kena tahu istilah tu secara direct baru kita boleh fokus. Jadi anda kena fokus kepada penulisan bukan kreatif rasmi. Fokus itu untuk ujian akhir anda minggu hadapan. Okey, sebelum saya terlupa, saya dah habis dah nota ni. Untuk yang hari tu kita pergi bengkel dengan DBPWT. Okey, saya kena buang ni dulu, stop share.